Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Dr. Nurul Najwa, Dr. Psikologi Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berusaha Cik Suaidah Farhana, Kaunselor Matrikulasi Johor, siswa-siswi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kampus Pagoh dan hadirin serta hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Selamat datang ke program Forum Kemurungan dalam kalangan remaja yang diadakan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kampus Pagoh. Saya Nadirah merupakan MC majlis pada hari ini. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan, merafakkan kesyukuran ke atas rahmat dan limpah kurnia Allah SWT kerana dengan izinnya, majlis pada hari ini dapat dijalankan sebagaimana yang telah direncanakan sebelum ini. Dengan segala hormatnya, majlis menjemput saudari Mahiran untuk memimpin bacaan doa kita pada hari ini. Dengan hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa mitna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada saudari Mahiran di atas lafaz doa sebentar tadi. Semoga kita semua beroleh barakah darinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama berkumpul pada hari ini. Untuk makluman hadirin sekalian, majlis pada hari ini diadakan bagi memberi pendedahan kepada mahasiswi serta mahasiswa tentang kecergasan dan kesejahteraan minda. Seringkali kita mendengar bahawa penghidap sakit mental atau orang yang mengalami gangguan jiwa itu terdiskriminasi kerana stigma-stigma negatif yang dilontarkan oleh masyarakat sekeliling. Jadi, forum kita pada hari ini akan dimulakan dengan soalan untuk panel pertama kita. Jadi, soalan pertamanya ialah, apakah cara bagi mengurangkan tanggapan dan stigma negatif terhadap penghidap penyakit kemurungan, terutama sekali dalam kalangan pelajar? Majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Dr. Nurul Najwa, Dr. Psikologi Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia untuk menjawab soalan tersebut, sekaligus merasmikan program kita pada hari ini. Majlis mempersilakan. Terima kasih saudari pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Cik Suaidah, Kaunselor Matrikulasi Johor, saudari Mahiran, Ketua Perwakilan Pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kampus Pagoh, dan barisan mahasiswa dan mahasiswi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kampus Pagoh. Baiklah, sebelum saya menjawab persoalan saudari pengurusi majlis sebentar tadi, ingin saya tekankan terlebih dahulu maksud kemurungan. Jadi, kemurungan adalah gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, cepat marah, sering hilang minat dalam aktiviti harian. Ia berlarutan sekurang-kurangnya dalam masa 2 minggu. Penyakit ini boleh dihadapi oleh sesiapa sahaja, tidak kira umur, jantina atau bangsa. Kemurungan boleh berlangsung hingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Jadi, antara masalah kesihatan mental yang wujud ialah kecelaruan kebimbangan umum, kecelaruan panik dan yang terakhir sekali gangguan tidur. Bukan sekadar penyakit mental, tetapi stigma masyarakat terhadap penyakit itu sebenarnya memberi kesan lebih mendalam kepada pesakit berkenaan dan akhirnya boleh membawa kepada tindakan membunuh diri serta pelbagai implikasi kesihatan lain. Memandangkan umum masih menganggap penyakit mental sebagai sesuatu yang tabu, maka pesakitnya enggan mendapatkan rawatan maupun membincangkan keadaan mereka.
justru menyebabkan banyak kes berkaitan kesihatan mental tidak diagnosis. Baru sahaja menyebut mengenai kemungkinan menemui ahli terapi, pakar psikiatri dan saranan supaya mendapatkan ubat tertentu, amat mengejutkan bahawa umum akan segera menganggap seseorang itu sebagai sudah gila yang akhirnya menyebabkan pesakit itu menderita dalam diam. Rakyat Malaysia mengaitkan stigma dengan rasa malu untuk menerima diagnosis penyakit, mendapatkan ubat-ubatan atau menghadiri kaunseling psikiatri. Oleh itu, Kementerian Kesihatan dan Pendidikan perlu bekerjasama dengan harapan dapat mengurangkan stigma dan diskriminasi berterusan terhadap penyakit berkaitan mental. Okey, pada pendapat saya berharap agar lebih banyak kempen anti stigma dan ceramah pendidikan awam mengenai gejala-gejala dan rawatan penyakit mental diadakan di seluruh dunia. Selain itu, pihak media juga memainkan peranan yang penting dalam menghebahkan perkara-perkara berkaitan kesihatan mental kerana kuasa media boleh memberi kesan dalam membentuk pendapat umum. Di samping itu, cara untuk mengatasi stigma negatif adalah bercakap mengenai kesihatan mental secara terbuka. Lebih banyak anda bercakap mengenainya, semakin banyak anda boleh membincangkannya. Menormalkan perbualan mengenai kesihatan mental dapat membantu orang lain juga merasa lebih selesa untuk berkongsi pengalaman mereka sendiri dan perasaan yang mereka rasai. Ia juga dapat membantu anda memperoleh perspektif yang berbeza dan mengatasi penilaian diri yang merosakkan. Selalunya, stigma negatif ini berpunca daripada kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap sesuatu perkara berbanding menilai kesahihan maklumat berdasarkan fakta. Satu-satunya cara untuk menghapuskan stigma ini dalam masyarakat adalah dengan berani bersikap lebih terbuka untuk bercakap mengenai masalah mereka, termasuk perasaan yang sukar dan tidak selesa, serta meminta bantuan sekiranya mereka berdepan kesulitan pada masa akan datang. Akhir sekali, kumpulan sosial dan komuniti perlu bersatu untuk menghilangkan stigma kesihatan mental. Ini bermaksud berkongsi maklumat mengenai kesihatan mental yang berterusan dengan rakan dan jiran. Belajarlah untuk mendengar dengan berkesan kepada mereka yang hidup dengan penyakit mental dan membicarakan topik ini dalam kehidupan seharian. Tindakan ini dapat membina rangkaian sokongan yang secara efektif menurunkan penghalang stigmatik dan membolehkan mereka yang memerlukan mendapatkan pertolongan yang sewajarnya mereka perlukan. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya harap para mahasiswa dapat bersama-sama membantu golongan pesakit mental demi kesejahteraan hidup bersama. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program Forum Kemurungan dalam kalangan remaja. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan serta ucapan terima kasih di atas ucapan serta peresmian yang dilaksanakan oleh Dr. Nurul Najwa sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan soalan kedua. Seperti mana yang telah diulas oleh Dr. Najwa sebentar tadi tentang bagaimana untuk mengurangkan tanggapan negatif terhadap penghidap penyakit mental. Tetapi apakah saluran yang terbaik untuk mendapatkan pertolongan dan rawatan terhadap masalah penyakit mental ini? Bagi menjawab soalan ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput panel kedua kita pada hari ini, Cik Suaidah Farhana, Kaunselor Matrikulasi Johor, untuk merungkaikannya. Majlis mempersilakan. Terima kasih pengacara majlis Saudari Siti Nadira. Yang saya hormati Dr. Nurul Najwa, Doktor Psikologi Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia, Saudari Mahiran, Ketua Perwakilan Pelajar Universiti Islam Antarabangsa Kampus Paguh, yang dikasihi mahasiswa-mahasiswi Universiti Islam Antarabangsa Kampus Paguh. Buat pengetahuan semua, sebenarnya banyak kes depresi yang melibatkan remaja yang telah dilaporkan dalam media. Laporan terkini dari Kesihatan Mental Nasional 2017 mendapati bahawa 1 daripada 5 remaja di Malaysia mengalami kemurungan yang didominasi oleh lelaki sebanyak 18.9%, manakala remaja perempuan sebanyak 17.7%. Statistik tersebut juga menunjukkan 2 daripada 5 remaja akan keresahan,
dengan peratus remaja perempuan sebanyak 42.3% dan remaja lelaki sebanyak 37.1%. Kemurungan remaja boleh dicegah dengan menggalakkan kesihatan fizikal yang baik melalui amalan diet sihat, mendapat senaman yang mencukupi dan mempunyai interaksi sosial yang wajar. Para remaja mesti digalakkan untuk meluahkan perasaan mereka kepada guru, ibu bapa dan pemimpin masyarakat. Jika bantuan diperlukan, akses kepada kaunselor, pakar psikologi dan pakar psikiatri juga mesti digalakkan walaupun terdapat stigma yang dikaitkan dengannya. Ibu bapa juga harus lebih berhati-hati untuk mencegah anak remaja mereka daripada salah guna alkohol dan juga dadah. Saudara-saudari sekalian, teknik pengasuhan dan komunikasi yang berkesan boleh membantu mengurangkan stres bagi remaja. Ibu bapa harus menggantikan hukuman yang memalukan anak dengan mengukuhkan positif, iaitu positive reinforcement, kerana hukuman yang memalukan boleh membuat remaja tidak berharga dan serba kekurangan. Setiap anak adalah unik, maka ibu bapa tidak sepatutnya membandingkan anak mereka dengan anak yang lain. Perlunya satu usaha bersepadu untuk memastikan sekolah dan juga kolej mempunyai kaunselor atau guru yang terlatih dalam kaunseling yang mencukupi, yang juga boleh mengesan kes-kes dan merujuk kes kepada profesional seperti pakar psikologi klinikal atau pakar psikiatri jika perlu. Saudara-saudari, mestilah ingat, jangan abaikan kemurungan dalam remaja kerana ia boleh menjadi teruk dengan pantas dan membawa kesan buruk. Beranikan diri anda untuk mendapatkan sokongan daripada profesional kesihatan mental. Kemurungan merupakan isu kesihatan mental dan janganlah dianggap sebagai kemalasan atau masalah personaliti. Anda boleh berasa lega kerana hakikatnya anda bukan keseorangan. Terdapat banyak kumpulan sokongan di luar sana untuk membantu anda dan anak remaja anda mengharung perjalanan ini. Sebagai contoh, anda boleh menghubungi Persatuan Kesihatan Mental Malaysia, The Befrienders dan talian Nur. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web organisasi tersebut. Selain itu, orang ramai juga boleh menghubungi talian bantuan sokongan yang diwujudkan seperti MHPSS, talian kasih atau WhatsApp talian kasih bagi pelbagai bantuan aduan keganasan rumah tangga dan pelbagai lagi masalah seperti penderaan. Selain itu, KSK Care, iaitu dari Jabatan JAKIM, Befrienders Kuala Lumpur dan lain-lain. Itu sahaja dari saya. Saya serahkan semula majlis ini kepada pengacara majlis. Terima kasih Cik Suaidah Farhana atas pendedahan yang amat bermanfaat. Saya pasti kita semua mesti tertanya-tanya tentang punca berlakunya kemurungan dalam kalangan pelajar. Jadi kita teruskan lagi dengan soalan ketiga kita untuk panel terakhir kita, iaitu Saudari Mahiran, Ketua Perwakilan Pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kampus Paguh pada hari ini. Jadi soalannya, apakah faktor kemurungan dalam kalangan pelajar dan bagaimana pula dengan kesan akibat kemurungan terhadap kehidupan pelajar? Dipersilakan. Terima kasih saudari pengurusi majlis yang berbahagia, Dr. Nurul Najwa binti Muhammad Najib, Dr. Psikologi Universiti Kebangsaan Malaysia, yang berusaha Cik Suaidah Farhana binti Mak Yasin, Kaunselor Matrikulasi Johor. Baiklah, berdasarkan kajian dan bacaan yang telah saya lakukan sebelum forum ini, kemurungan merupakan satu penyakit mental yang biasa dan mudah dihadapi golongan remaja. Menurut penulis pada 2020, kemurungan, kebimbangan dan tekanan merupakan penyakit mental yang biasa dihidapi oleh remaja ataupun pelajar. Beliau turut menyatakan bahawa seramai 51.1% pelajar daripada Iraq mengalami tekanan, manakala bagi remaja yang mengalami kebimbangan di Jordan, Mesir, Iraq dan Arab Saudi masing-masing adalah sebanyak 17%, 42.1%, 41.2% dan 63.5%. Bagi kemurungan pula adalah sebanyak 73% di Jordan,
28% di Mesir, 17% di Oman, 29% di Iraq dan 71% di Arab Saudi. Manakala di Malaysia pula, berdasarkan bacaan yang telah saya lakukan, Presiden Persatuan Kesihatan Mental Malaysia MMHA, Profesor Datuk Dr. Andrew Mohan Rush telah menyatakan beberapa statistik yang dikeluarkan sebelum ini menunjukkan kadar kebimbangan di Malaysia berada di tahap yang membimbangkan. Baiklah, berdasarkan artikel yang telah saya baca, yang penulis telah menyatakan terdapat dua faktor utama yang boleh menyebabkan pelajar menghidapi kemurungan semasa menjalankan pembelajaran secara atas talian, iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Faktor dalaman yang disebutkan adalah rangkaian internet yang tidak stabil, penggunaan kuota internet yang terbatas, masalah kewangan untuk menyediakan peranti yang bersesuaian untuk sesi pembelajaran, dan proses pengajaran dan pembelajaran PDP yang tidak teratur dan menarik. Manakala bagi faktor luaran pula adalah dari segi persekitaran pembelajaran, iaitu suasana kediaman yang tidak kondusif untuk melakukan pembelajaran secara atas talian dan kurangnya sokongan daripada ahli keluarga. Selain itu, kerisauan dan tekanan juga turut boleh menjadi punca kemurungan ekoran daripada kerisauan mengenai kelewatan untuk menamatkan pengajian. Kemurungan juga boleh berlaku apabila pelajar tidak mendapat tidur yang mencukupi dan kurang melakukan senaman fizikal serta penggunaan internet yang berlebihan juga boleh menjadi salah satu faktor tersebut. Baiklah, sebentar tadi saya telah terangkan faktor-faktor yang menyebabkan kemurungan dalam kalangan remaja. Baiklah, saya akan teruskan lagi dengan kesan-kesan kemurungan terhadap pencapaian akademik pelajar. Pada 2019, seorang penulis telah menyatakan bahawa minda yang sihat dan baik amat penting bagi pelajar dalam proses meningkatkan prestasi akademik yang baik dan cemerlang. Hal ini demikian, pelajar akan menjadi tertekan akibat daripada ingin mendapatkan markah yang tinggi untuk tugasan yang telah diberikan. Penulis juga turut menyatakan bahawa beliau telah melakukan kajian terhadap pelajar yang berumur 15 tahun hingga 16 tahun di 72 negara di dunia dan secara keseluruhannya menunjukkan sebanyak 68% pelajar mengalami tekanan berkaitan grade yang rendah, 59% pelajar mengalami kebimbangan terhadap ujian yang sukar, 55% pelajar merasa bimbang dan tertekan untuk mengambil ujian walaupun telah melakukan persediaan, dan 37% pelajar merasa tertekan semasa belajar. Selain itu, berdasarkan artikel daripada penulis juga pada tahun 2020, beliau menyatakan bahawa tidur ini amat penting untuk belajar. Beliau menyatakan dalam kajiannya bahawa banyak 90% pelajar daripada grade 9 hingga 12 mengalami masalah tidak cukup tidur ketika ke sekolah. Hal ini demikian akan menjejaskan prestasi akademik dan keupayaan pelajar ekoran daripada kuantiti dan kualiti tidur pelajar yang tidak mencukupi. Di samping itu, kemurungan ini amat memberi kesan buruk kepada pelajar kerana pelajar akan sukar untuk fokus terhadap pembelajaran, sukar untuk menerima maklumat atau perkara yang diberitahu oleh pensyarah atau cikgu, dan mereka akan mengalami penurunan terhadap prestasi pembelajaran semasa peperiksaan dan ujian dilakukan. Selain itu, tekanan ini juga akan memberi kesan kepada diri pelajar seperti mereka akan merasa hilang keyakinan diri. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kembali majlis ini kepada pengurusi majlis. Terima kasih. Terima kasih saudari Mahiran atas perkongsian yang amat bermanfaat sebentar tadi. Dengan berakhirnya soalan tadi, maka berakhirlah sudah program forum kita pada hari ini. Majlis akan diakhiri dengan pemberian cenderamata untuk kedua panel jemputan kita sebagai tanda penghargaan kerana telah sudi meluangkan masa bersama-sama kita pada hari ini untuk menjayakan program kita. Majlis menjemput saudari Mahiran untuk menyampaikan cenderamata.
Yang pertama, dipersilakan panel pertama kita yang berbahagia Dr. Nurul Najwa, Dr. Psikologi Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia untuk menerima cenderamata. Seterusnya, majlis mempersilakan panel kedua kita yang berusaha Cik Suaidah Farhana, Kaunselor Matrikulasi Johor. Dengan berakhirnya pemberian cenderamata tadi, maka berakhirlah sudah program forum kita pada hari ini. Majlis juga merakamkan ucapan terima kasih kepada semua yang sudi hadir bagi menjayakan program kita pada hari ini. Saya juga memohon ampun dan maaf jika terdapat sebarang kekurangan dan kekhilafan sepanjang mengendalikan majlis pada hari ini. Suka juga saya ingin memaklumkan kepada semua hadirin untuk mengisi link kehadiran yang diberi dalam chat box sebelah kanan anda. Sebarang masalah boleh menghubungi AJK yang terlibat. Bunga dedak di atas para, anak dusun, pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa, tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Sekian sahaja daripada saya untuk hari ini. Dengan rendah hati mengundurkan diri. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.